والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Ayat 30 surah Fussilat yang kita bicarakan kemarin berkaitan dengan tajuk istiqamah. Istiqamah ini mesti didahului dengan akidah yang betul. Kalau akidah dia tak betul, dia tetap pendirian di atas perkara yang tak betul, yang salah, maka dia berada di dalam jalan yang perlu diperbetulkan. Jadi qalu rabbuna Allah tu, mereka berkata Tuhan kami Allah, bukan sahaja berkata dengan lidah, tetapi mereka juga beriktikad di dalam hati, berkeyakinan di dalam hati, beriman di dalam hati dengan iman yang betul. Jadi qalu berkata situ dengan arti berkata dan beriman. Sebab itu di dalam Dalil Falihin dia kata amanu bihi wa wahhaduhu. Mereka beriman dengan Allah dan mereka mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki akidah yang betul, tauhid yang benar. Tauhid yang benar ni hanya satu,
yaitu aqidah ahli sunnah wal jamaah yang kita mengaji. Asy'ariyah Maturidiyah yang mengajar kepada kita Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang tidak terhitung. Hanya Allah yang tahu banyak mana. Segala sifat kesempurnaan adalah milik Allah. Itu yang kita doa hafal 99. 99 tu hak kita hafal. Nama Allah lebih daripada 99. Untuk kita duk mengaji sifat 20. Nama Allah lebih daripada 20 sifat. Sifat Allah lebih daripada 20. 20 itu yang diijtihadkan oleh ulama untuk kita pelajari. Tetapi sifat Allah yang sempurna terlalu banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna, memiliki nama-nama yang sempurna. Nama-nama yang indah. Nama-nama yang terbaik. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu biha, hendaklah kamu berdoa dengan nama-nama itu. Kita susah dapat rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, wahai Allah Maha memberi rezeki. Kita nak ilmu, ya Alim, wahai Allah yang Maha berilmu. Kita nak pembukaan kepada kebaikan, ya Fattah, wahai Allah yang Maha membuka. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu boleh dibaca menurut kehendak kita. Kita tak reti nak baca satu-satu lagu tu, baca 99 tu. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki segala sifat yang sempurna. Lepas sifat 20 yang wajib, sifat mustahil yang berlawanan dengan yang 20. 40. Lepas tu sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul ada 4. Wajib sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4 pula. Sifat harus bagi Rasul. Kadang-kadang kita baca dalam bab Rasul ada ayat yang menghalang kita daripada menyakiti Rasul. Seperti orang yang mengatakan ibu dan ayah Rasulullah SAW dalam neraka. Ayah Rasulullah masuk neraka, mak Rasulullah masuk neraka, yang tu tak sesuai. Dikatakan kerana ia bercanggah dengan kerana ia boleh menyakiti Allah dan Rasul, menyakiti hati Rasulullah SAW. Kita pun kalau orang main habang kat kita, ayah kita masuk neraka, mak kita masuk neraka, kita marah. Tambah ada orang pergi kata mak ayah Rasulullah masuk neraka, lagilah tak sesuai. Maka kebanyakan ulama melarang kata-kata itu dituturkan. Dalil yang ringkas dan padat yang kuat menunjukkan bahawasanya ibu dan ayah Rasulullah SAW itu ahli syurga ialah ayat di dalam surah Al-Isra. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak mengazab melainkan apabila kami mengutus rasul. Kami tidak menyiksa melainkan sehingga kami mengutus rasul. Ayat ni dikatakan kena kepada ahlul fatrah. Siapakah ahlul fatrah? Golongan yang hidup antara zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa SAW telah pun wafat.
ajarannya diselewengkan oleh manusia-manusia selepasnya, kitab Injil ditukar, dirosakkan, dimasukkan maklumat-maklumat yang sesat dan salah. Dalam jangka masa yang panjang, maka manusia tak kenal agama. Ayat 15 surah Al-Isra. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak menyiksa, tidak memberi azab, melainkan sehingga kami mengutuskan seorang Rasul. Jadi selagi Nabi SAW belum dilantik menjadi Rasul, golongan ahli fatrah itu tidak disiksa. Siapa? Mak ayah Nabi SAW salah dua orang daripada ahli fatrah. Itu alasan yang kuat. Ada orang kata, no, ada hadis, inna abi wa abaka finnar, hadis Muslim. Sesungguhnya bapa aku dan bapa aku masuk neraka. Kata Imam Qustulani rahimahullah, kata Imam Sya'rawi rahimahullah, hadis itu mansukh dengan ayat ini. Ayat 15 surah Al-Isra. Itu salah satu alasan. Walaupun ada alasan-alasan yang lain. Alasan yang kedua, mak ayah Nabi SAW adalah ahli syurga. Iaitu ketika Abdullah, ayah Nabi SAW, Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, berjalan, digoda oleh sekumpulan perempuan. Lalu Abdullah berkata, ammal haramu fal mamatu dunahu. Adapun yang haram, aku rela mati daripada melakukannya. Dia boleh sebut perbuatan haram, sama ada dia berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ataupun dia ahli fatrah yang baik kerana dia tahu perkara haram itu tak boleh dilakukan. Kenyataan itu ada dalam beberapa kitab sirah, antaranya kitab As-Sirah An-Nabawiyah للدكتور محمد أبو شهبة السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة. Dalam kitab itu ada cerita bagaimana Sayyiduna Abdullah, ayah kepada Nabi SAW, ketika nak teruna berjalan dan digoda oleh beberapa perempuan, maka dia tak mau melakukan perkara haram, perkara zina. Dia kata, aku rela mati daripada melakukan zina. Dia tahu kata zina itu haram. Bagaimana? Mungkin dia berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim, agama Hanifiyah disebut, ataupun dia adalah orang yang ahlul fatrah, yang dikatakan sebagai penghuni syurga sebelum Rasul diutus kepada mereka. Inilah kenyataan yang disebut dalam beberapa kitab. Itu akidah yang betul. Pendapat yang terkuat, ar-ra'yul asah. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullah di dalam kitabnya Al-Zakhairul Muhammadiyah. Pendapat yang terkuat, yang asah, yang paling sahih, mak dan ayah Nabi SAW adalah ahli syurga. Jangan kita berpegang dengan satu pegangan mak ayah Rasulullah di neraka, walaupun kita tahu pendapat itu datang daripada siapa, tapi pendapat itu agak tak bersopan dengan Nabi SAW. Baik. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata, yakni beriman, berkata serta beriktikad di dalam hati, berkeyakinan di dalam hati, percaya 100% dalam hati,
bahawa Tuhan kami itu Allah. Setelah dia memiliki akidah yang betul, maka dia mempunyai amalan yang betul. Summa istaqamu, kemudian mereka teguh pendirian, kemudian mereka tetap pendirian, kemudian mereka beristiqamah, yakni tetap pendirian di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang susah. Tetap pendirian, nak duduk dalam 24 jam daripada bangkit tidur sampai bertidur dalam keadaan tak melakukan perkara yang salah. Istaqamu ala amrihi fa'amilu bi ta'atihi wajtanabu ma'siyatahu a'radu amman siwahu. Dalam kitab Rawdatul Muttaqin kata, mereka istiqamah di atas perintahnya, lalu mereka mengamalkan ketaatannya dan menjauhi kemaksiatannya dan berpaling daripada selainnya. Mentaati Allah, tak buat maksiat kepada Allah, berpaling daripada makhluk selain Allah. Maksudnya dia tak bergantung kepada makhluk, tak berharap kepada makhluk. Pergantungan dan pengharapan mereka hanya kepada Allah. Setelah mereka menjadikan diri mereka orang yang mematuhi Allah dan menjauhi dosa. Kalau ketaatan kepada Allah itu tak tahu mana, dosa pun duk buat juga, maka mereka orang itu tidak termasuk dalam istiqamah. Istiqamah mana tetap pendirian, tak berubah, duk di jalan yang lurus, jalan yang betul. Perkataan istiqamah ini kita baca setiap hari dalam Fatihah, siratal mustaqim. Mustaqim itu istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Yani jalan istiqamah. Tak kona kanan, tak kona kiri. Pi terus betul dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Dalil Falihin dia kata istiqamah itu qala ba'dul arifin al-istiqamah marji'ul istiqamati ila amrain. Rujukan kembalinya istiqamah itu kepada dua perkara. Yang pertama, sihhatul imani billah. Betul imannya kepada Allah. Kalau iman dia tak betul, akidah dia tak betul, istiqamah tak lagi jauh. Yang kedua, wattiba'u ma ja'a bihi Rasulullah SAW zahiran wa batina. Mengikut apa yang Rasulullah SAW bawa pada zahir dan batin. Al-iman wal-ittiba'. Beriman dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak mana Rasulullah kata hak ni boleh buat, buat. Hak ni tak boleh buat, jangan buat. Maka orang tu orang istiqamah. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu berkata, istiqamah itu kamu melakukan perintah dan kamu menjauhi larangan. Jangan kamu berpura-pura seperti berpura-puranya musang. Musang kalau dia nak ligan burung unta ke burung apa? Hubara, burung besar. Dia nak cari mangsa dia. Dia lari sat kiri, sat kanan, sat kiri, sat kanan sampai dekat dia tergulin. Dia menerap atas tanah. Lepas tu dia bergulin sat. Burung tu duk kadit, dia bergulin pergi ke dekat lagi. Oh, rupanya musang ni perangai dia suka pandai mohong tu. Pandai tipu. Mangsa-mangsa duk galit. Masa dia lari pun kiri kanan, dia tak pergi terus tu. Tahu mana bila tengok musang? Tengok dalam YouTube ha? YouTube kata musang ni dia jenis bila nak tangkap mangsa, dia pandai berpura-pura. Tu yang keluar istilah bahasa Melayu, jangan jadi musang berbulu ayam. Musang dia nak tangkap ayam, dia pandai tipu. Sayyidina Umar mudah sabar dah. Orang panggil musang ni tak boleh istiqamah. Maksudnya depan orang dia nampak jurih. Duduk seorang-seorang, dia jahat. Dia hanya berlakon. Wala tarughu rawagan anhu rawagan as-sa'lab, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam beberapa kitab disebut demikian.
Jangan kamu jadi perangai musang. Musang ini dia sifat dia al-makru wal khadi'ah. Al-makru maksud dia tipu. Khadi'ah dia buat perancangan jahat. Dia pandai merancang dalam dia mencari mangsa. Tujuan dia nak tangkap ayam. Dia pandai berlakon ke ayam tu. Lagi dia boleh ayam kat dia. Tujuan dia nak tangkap burung. Burung yang besar macam burung unta. Di padang pasir. Atau di kawasan dia. Sementara nak dapat. Dia lari kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Pergi dekat dia menerak. Duduk sengap tu. Duduk sengap. Burung tu tak ada rasa apa, tak tahu. Padahal dia duduk ada. Lepas tu, dah dia duduk dah. Bila burung tu kalik sikit, dia bergulin. Dia bergulin. Burung tu perhati, dia sengap balik. Dia bergulin kuih dekat dengan mangsa dia. Sampai berdekat, terekam. Oh, rupanya musang lagu ni, oh. Memang panggil musang lagu tu. Musang, nama pun musang. Sayyidina Umar kata, kamu kena melaksanakan perintah Allah, jauhi dengan Allah, jangan ikut panggil musang. Berlakon saja. Pandai berpura-pura. Tak boleh. Istiqamah maksud tetap pendirian dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa orang tu dapat? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun kepada mereka oleh para malaikat. Orang yang beriman dan beristiqamah akan malaikat mai jumpa. Alla takhafu, malaikat kata jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Wa abshiru, dan bergembiralah kamu bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu semua. 3 pesanan malaikat kat orang ni. Pesanan pertama jangan takut, pesanan kedua jangan sedih, pesanan ketiga syoklah kamu kerana kamu nak masuk syurga. Bila boleh bercakap dengan malaikat ni? Kita duk rasa kita istiqamah dah, tapi malaikat tak ada mahabbah pun kat kita. Ulama kata kata-kata itu akan disampaikan oleh malaikat masa nak mati. Masa hidup malaikat tak mahabbah apa. Masa nyawa nak diambil oleh malakul maut, masa tu malaikat kata kat kita. Dengan sebab masa umur kita puluh-puluh tahun tu kita isi dengan qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Masa kita tu kita isi dengan beriman dan beristiqamah. Masa kita nak mati, ketika itu malaikat mai habaq kat kita. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan masa dalam kubur. Wa fil qabri, masa dalam kubur malaikat kata 3 benda ni. Jangan takut dan jangan sedih, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang sudah dijanjikan untukmu. Syurga dah tersedia untuk dimasuki oleh engkau. Kau tak saduk sedih, engkau tak saduk takut. Alla takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu yang kedua. Yang ketiga, masa yang ketiga ketika dibangkitkan daripada kubur. Malaikat kata juga, tak usah sedih, tak usah takut, tak usah sedih, gembiralah nak masuk syurga. 3 tafsiran ulama. 1 masa nak mati. 2 masa duduk dalam kubur. 3 selepas bangkit daripada kubur, nak pergi padang mahsyar indal ba'si. Tafsiran keempat kata semua tu, semua tempat tu jumpa malaikat. Malaikat kata ni. Nak mati malaikat kata, dalam kubur malaikat kata, bangkit pada kubur malaikat kata. Kata dengan 3 kata-kata tadi. Alla takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu.
Jangan takut tu takut apa? Dalam kitab Dalil Falihin kata minal mauti wa ba'dah. Jangan takut nak mati dan jangan takut menghadapi suasana selepas mati. Kamu nak mati jangan takut, kamu nak masuk dalam kubur seorang-seorang jangan takut, kamu nak bangkit pergi pada mahsyar jangan takut, kamu nak lintas titian sirat yang mustaqim jangan takut. Kerana kamu orang yang sudah membuat bekal dengan beriman yang betul dan beristiqamah. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Yakni jangan bersedih terhadap apa yang kamu tinggalkan berupa ahli keluarga dan anak-anak. Jangan sedih nak tinggal orang duduk dalam rumah kamu, keluarga kamu. Jangan sedih nak tinggal anak kamu. Jangan sedih nak tinggal projek kamu. Jangan sedih nak tinggal kereta, rumah apa semua. Kami akan ganti. Kami akan kontrol supaya jadi elok. Mungkin mak ayah yang tak istiqamah, bila mati anak berkelahi berebut harta pusaka. Pasal Allah Ta'ala tak bantu mereka untuk bersatu. Kadang sebelum mati pun nampak dah. Mak ayah cari duit tak betul, duk terima rasuah lah apa. Dosa duk buat tak rasa takut. Masa hidup anak dia pura-pura dah. Harta dia pun tak berkat lah. Jadi kalau orang itu beriman dan beristiqamah, kamu tak usah takut meninggalkan keluarga kamu di dunia, kamu nak pergi kubur. Kerana kami, yakni Allah akan memberikan bimbingan dan panduan kepada mereka supaya mereka hidup sebagai orang yang mulia. Karena kamu hidup dulu kamu mulia, panggil mulia kamu, mudah-mudahan pindah pergi ke anak bini kamu. Kamu mati pun mereka meneruskan kebaikan yang telah kamu lakukan, mudah-mudahan. Jangan takut meninggalkan keluarga dan anak-anak. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Alla takhafu. Imam Mujahid rahimahullah kata jangan takut mati. Wala tahzanu, jangan sedih atas anak-anak kamu. Fa innallaha khalifatukum alaihim. Allah menjadi pengganti untuk kamu terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala, kita duk bela anak kita bila kita mati, Allah Taala akan uruskan anak kita macam kita bela depa. Kita duk bela depa, kita bagi duit belanja. Kita mati kita tak boleh bagi duit belanja dah. Insya-Allah depa murah rezeki juga. Kerana kamu meninggalkan anak dan harta kamu dalam keadaan kamu membawa keimanan yang betul dan istiqamah yang betul. Imam Atha Ibnu Abi Rabah rahimahullah berkata, la tahzanu, jangan sedih, yakni la takhafu radda thawabikum fa innahu maqbulun. Jangan kamu takut, alla takhafu, jangan kamu takut, yakni jangan kamu takut pahala amalan kamu ditolak. Kerana sesungguhnya amalan kebaikan kamu pasti diterima pahalanya. Tadi jangan takut mati, ni jangan takut Allah Ta'ala tak terima amalan kebajikan kamu. Allah Ta'ala tetap terima, pahala tidak ditolak. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Yang tadi dia jangan sedih ke atas ahli keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan. Yang ni dia kata jangan sedih di atas dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Sesungguhnya aku ampunkan dosa itu bagi kamu. Jadi takut mati, ada takut tak terima amal soleh. Sedih jika ada sedih kerana nak tinggal anak bini keluarga, sedih kerana dosa banyak, takut tak kena ampun, tak diampunkan. Jangan takut kedua-duanya, jangan sedih atas kedua-duanya.
Nahnu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Nahnu awliyaukum, kami adalah pelindung-pelindung kamu. Kami adalah pelindung kamu. Kami ini para malaikat. Awliya ini ditafsirkan kepada hafadatukum. Kami pemelihara, penjaga kamu. Malaikat kata kami jaga kamu. Kamu tak sadar takut. Allah Ta'ala suruh kami jaga kamu. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di akhirat. Di dunia pun kami dah jaga kamu kerana kamu rajin beriman dan beristiqamah. Di akhirat pun kami akan jaga kamu karena kamu rajin kamu orang beriman dan beristiqamah. Di akhirat apa kamu nak? Senang dapat. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala berkata, nahnu qurana'ukum alladhina kunna ma'akum fid dunya. الذين كنا معكم في الدنيا فإذا كان يوم القيامة قالوا لا نفارقكم حتى ندخلكم الجنة. Kami adalah teman-teman kamu yang kami dulunya bersama kamu di dunia. Apabila datang hari kiamat, mereka berkata kami tidak akan berpisah dengan kamu sehingga kami masukkan kamu ke dalam syurga. Dalam perjalanan daripada kubur pergi ke mahsyar, melintas titian sirat dan semuanya, malaikat bersama sampai masuk syurga. Ini tafsiran nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa fil akhirah ay nakunu ma'akum fiha hatta tadkhulul jannah. Kami akan bersama kamu di akhirat sehingga kamu masuk syurga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kamu di dalamnya apa yang diinginkan oleh diri-diri kamu. Kamu duduk dalam syurga, kamu ingin apa, semua boleh dapat. Dulu kamu telah merasai kepahitan hidup di dunia dengan hak nu tak boleh, hak ni tak boleh. Minum arak tak boleh. Apa pun tak boleh. Lah di syurga Allah dah bagi. Kerana kamu teruk dululah di dunia dengan menjaga diri kamu daripada batasan-batasan syarak. Sekarang kamu dah boleh masuk syurga. Apa kamu teringin semua boleh dapat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kamu dalam syurga apa yang menginginkan oleh diri-diri kamu. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu padanya, pada syurga, apa yang kamu minta. Tad'un ay tatlubun, apa yang kamu tuntut. Kamu nak apa, semua dapat. Ma tashtahi anfusukum minal maladh, apa yang ni nafsu kamu teringin daripada kelazatan. Kamu nak makan sedap, kamu nak tidur sedap, kamu nak menikmati sesuatu yang kamu suka, semua boleh dapat. Dan apa yang kamu minta, tad'un ay tas'alun wa tatamannawna, apa yang kamu angan-angankan, cita-citakan dalam hati, Allah makbul belaka dah di dalam syurga kelak. Nuzulan, itu ayat 31 surah Fussilat. Ayat 32, nuzulan, suatu pemberian, satu rezeki, satu jamuan. Nuzulan ni jamuan kepada tetamu. Rizqan wa dhiyafatan, rezeki dan jamuan. Nuzulan ay rizqan muhayyaan, rezeki yang disediakan.
min ghafurir rahim, daripada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Ta'ala janji dalam ayat ini, al-karamah al-muajjalah, karamah yang segera, wal karamah al-muajjalah, karamah yang ditangguh. Al-karamah al-muajjalah, kemuliaan yang segera, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Dunia lagi tak rasa takut dah, apalagi di akhirat. Dunia tak rasa sedih dah, apalagi ketika mati. Dunia telah mendapat bantuan kerana Allah sebut, malaikat kata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami adalah penjaga kamu, penolong kamu masa waktu hidup di dunia. Walakum fiha ma wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ayat ini, sifat ini sama dengan ayat dalam surah Yunus. Ayat 30 surah Fussilat ini menceritakan jangan takut, jangan sedih. Ayat surah Fussilat juga kata orang dekat dengan Allah itu, bukan surah Fussilat, surah Yunus. Orang yang dekat dengan Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Ayat 62 surah Yunus, juzuk yang ke-11, muka surat 216, sebelah kiri atas sekali. Jadi muka surat 216 pada juzuk yang ke-11 surah Yunus ayat 62, 63, 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kebimbangan pada mereka dan tidaklah mereka itu berduka cita. La khaufun, tak takut, wala yahzanun, tak sedih. Sama di sini. Jangan takut, jangan sedih. Kamu orang beriman beristiqamah, jangan takut, jangan sedih dan gembira dengan syurga. Kamu orang yang dekat dengan Allah, tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Jadi orang yang beriman dengan beristiqamah ni dekat dengan Allah. Atau disebut wali Allah. Macam mana sifat wali Allah yang tidak rasa takut dan sedih? Ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Ayat 63 kata dua sifat orang dekat dengan Allah. Yang pertama beriman, yang kedua bertakwa. Yang tak sah beriman dan beristiqamah. Dekat nak sama. Hak tadi qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Mereka berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka beristiqamah. Hak ni amanu wa kanu yattaqun, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi beriman dengan bertakwa dekat dengan Allah, tak takut, tak sedih. Beriman dan beristiqamah juga tak takut, tak sedih. Dua. Yang ketiga kita baca tak saat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang ketiga pesanan malaikat, setelah malaikat pesan yang pertama, alla takhafu, jangan kamu takut. Malaikat pesan yang kedua, wala tahzanu, jangan kamu sedih. Malaikat pesan ketiga, wa abshiru, dan bergembiralah kamu bil jannah allati kuntum tu'adun, dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Itu ayat surah Fussilat. Ayat 30 surah Fussilat. Ayat 64 surah Yunus juga menyatakan bergembira. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu berita gembira. Surah Fussilat kata wa abshiru. Surah Yunus kata lahumul busyra. Al-busyra dengan abshiru makna dia sama. Bagi mereka itu berita gembira. Surah Fussilat kata nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Surah Yunus kata lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dunia dah gembira, akhirat lagi gembira.
Orang yang beriman dan bertakwa, dekat dengan Allah, tidak rasa takut, tidak rasa sedih, bergembira di dunia akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan terhadap kalimah-kalimah Allah. Janji-janji Allah tidak ada perubahan. Dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu merupakan kemenangan, kejayaan yang besar. Wala yahzunka qawluhum. Jangan menyedihkan akan kamu oleh perkataan mereka. Depa duk kata yang menyedihkan kamu, kamu tak usah sedih. Kamu duk dalam gembira kerana kamu dekat dengan Allah. Kamu dekat dengan Allah. Seorang wali Allah, orang kutuk dia, orang kata kat dia benda yang menyedihkan dia. Mungkin orang kata hang ni teruk sekian. Dia kata sekiranya engkau kata itu benda betul, aku ni jahat, kamu kata aku jahat sungguh, memang aku jahat sungguh, semoga Allah mengampunkan aku. Aku bertaubat. Sekiranya hak kamu kata tu tak betul, semoga Allah mengampunkan kamu. Orang kata kita, hang ni pembohong. Kita kenal diri kita. Cek tengok. Oh betul aku mohong. Minta Allah Ta'ala ampun, aku tak mau mohong dah, nak bertaubat. Kalau tuduhan kamu kepada aku sebagai pembohong itu tuduhan yang benar, memang aku pembohong betul. Sekarang aku bertaubat, minta Allah ampun dosa aku tak mau mohong dah, aku berhenti dah daripada mohong. Tu kalau betul kata-kata tu. Kalau kata-kata tu tak betul, kamu kata aku pembohong, sebenarnya aku tak nak mohong pun, kamu yang salah. Semoga Allah mengampunkan kamu. Hang kata aku jahat betul. Lah aku tak mau jahat dah, nak jadi baik. Hang kata aku jahat, memang aku tak pernah jahat, aku memang baik. Hang yang jahat. Semoga Allah ampunkan hang. Hang bertaubat pula. Semoga Allah beri taufik hidayah untuk kau bertaubat. Yang tu kata-kata orang yang maqamnya tinggi. Orang kata kat kita pemohong, kita pemohong betul, kita minta ampun pada Allah. Orang kata kita pemohong, kita tak pernah memohong, kawan tuduhan dia tak betul, kita minta Allah ampunkan dia. Hang kena bertaubat betul kerana hang tuduh benda yang tak ada kat aku. Hang fitnah aku. Aku tak mohong pun hang kata aku mohong. In kana ma qultahu haqqan ghafarallahu li wa in kana ma qultahu kaziban ghafarallahu laka. Sekiranya kata-katamu tentang aku ni bersifat buruk itu betul, aku nak perbetul dah keburukan aku, minta ampun pada Allah, aku nak kembali jadi elok. Sekiranya tuduhan kamu kata aku tak betul itu salah, kamu kata aku tak betul, aku buruk, sebenarnya aku baik, kamu yang salah tuduh aku. Semoga Allah mengampunkan kamu. Kamu yang kena perbetul. Aku tetap tak salah kerana tuduhan itu salah. Jadi kata-kata yang menyebabkan kita tu salah ataupun tidak, maka ia adalah perkara yang boleh memberi peluang kepada kita untuk bertaubat, memperbetulkan kalau ianya benar, dan memberi peluang untuk kita memperbetulkan si penuduh dan menjadikan dia bertaubat kalau tuduhan itu tuduhan yang palsu. Maka dikatakan di sini wala yahzunka qauluhum, jangan menyedih akan engkau wahai Rasulullah oleh kata-kata depa. Innal izzata lillahi jami'a huwas samiul alim, sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ayat 62, 63, 64, 65 surah Yunus menceritakan sifat orang-orang dekat dengan Allah, antaranya tidak takut dan tidak sedih dan mendapat berita gembira di dunia dan di akhirat, mendapat kejayaan yang cemerlang. Dan sifat mereka ada dua, iaitu beriman dan bertakwa. Yang kita baca pagi ini
Iaitu sifat orang-orang yang beriman dan beristiqamah juga dua, iman satu, istiqamah dua, juga dikatakan tidak perlu takut, tidak perlu sedih dan bergembira dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Kami penolong kamu di dunia dan di akhirat, dan bagi kamu apa yang diingini oleh dirimu daripada segala kelazatan yang kamu nak, dan bagi kamu apa yang kamu tuntut, apa yang kamu minta, apa yang kamu angan-angan dan cita-citakan, sebagai suatu hidangan daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sebagai satu rezeki yang Allah sediakan di dalam syurga. Itu ayat 30, 31, 32 surah Fussilat. Ayat 33 kita sambung besok. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.